forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap Saleh Keruak ni. Apa dia cakap? Dr. Mahathir boleh jadi PM semula jika musuhnya tak berjaga-jaga. Saya baca detail sikit. Pimpin UMNO Sabah Saleh Said Keruak menyorot kemungkinan Dr. Mahathir membuat kejutan dengan menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga dengan gabungan politik ketiga. Dalam arena politik, cerita tiada had dan umur pula bukan menjadi penghalang. Oleh jangan memandang rendah kehendak orang tua, katanya merujuk kepada Tung M. Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Lokman Adam. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Dengan kenyataan bahawa Mahathir akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Saya tak tahulah penganalisis gila mana tuan-tuan tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa beliau nampak Mahathir bakal menjadi Perdana Menteri ke-11. Persoalan dia, masih adakah orang gila yang nak mengangkat Mahathir menjadi Perdana Menteri? Saudara, saya tengok makin lama makin banyak orang yang tidak siuman, yang hilang akal yang lupa tentang apa yang berlaku selama hari ini. Hari ini Mahathir menjawab Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid. Dia menjawab, kononnya Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa Zahid dianiaya kerana itulah Perikatan Nasional kerajaan ataupun peguam negara telah pun membebaskan Datuk Seri Zahid, DNAA kan kes beliau. Sebenarnya saudara, yang beliau hari ini cukup gelabah bila mana pertama sekali bila Tommy Thomas sendiri mengakui bahawa memang berlaku pendakwaan terpilih. Tommy Thomas mengatakan memang ada campur tangan pihak eksekutif. Siapa lagi lebih eksekutif tuan-tuan selain daripada Mahathir Mohamad? Sudah disahkan, memang dia bak kata Tan Sri Tommy Thomas dalam buku Justice in Wilderness, dia campur tangan dalam memaksa peguam negara Tommy Thomas untuk melakukan pendakwaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik untuk kepentingan peribadi dia. Dan selain daripada itu juga, jangan lupa tuan-tuan, pasukan petugas sudah pun menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas dan mencadangkan sebanyak 17 kesalahan telah dilakukan oleh Tan Sri Tommy Thomas bekas peguam negara dan boleh didakwa di bawah akta hasutan kerana kesalahan dia menghasut rakyat membenci Allahyarham Tun Razak kerana perlakuan dia yang tidak profesional, penyalahgunaan kuasa. Beliau mendedahkan tentang apa yang berlaku di dalam jawatan kuasa pengampunan diraja. Beliau mendedahkan tentang percakapan beliau dengan Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Beliau mendedahkan tentang percakapan beliau dengan Perdana Menteri, sedangkan beliau telah pun mengangkat sumpah sebagai seorang penjawat awam untuk menjaga kerahsiaan. Beliau macam-macam kesalahan, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, macam-macam. Ini Mahathir tak boleh nak elak bahawa memang berlaku. Dan ini kalau misalnya berlakulah apa yang dipanggil sebagai RCI terhadap dakwaan-dakwaan yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas, maka akhirnya Mahathir juga akan didapati bersalah. Apatah lagi dalam pentadbiran beliau mengangkat Ketua Hakim Negara bukan sekali, dua kali tanpa mengikut saranan daripada Judicial Appointment Commission. Dan beliau mendengar pandangan daripada Tommy Thomas saja untuk memilih Ketua Hakim Negara dan juga hakim-hakim lain yang turut dilantik oleh Tun Dr. Mahathir tidak mengikut cadangan daripada Judicial Appointment Commission ataupun JAC, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya hari ini bila mana dokumen tak ada pula kita tengok Tun Dr. Mahathir nak mengulas
Dia mengatakan bahawa Jabatan Peguam Negara mengesahkan bahawa terdapatnya kes yang kukuh terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ini satu penipuan mamak bendara ni tuan-tuan. Kerana hakikat dan realiti dia 7 orang DPP dan 5 orang pasukan IO yang menyiasat kes Datuk Seri Zahid ini mengesahkan bahawa Datuk Seri Zahid tidak ada kes, tidak ada asas untuk mendakwa beliau, dan mereka mencadangkan supaya tidak dilakukan pendakwaan. Tetapi demi untuk memburukkan imej Datuk Seri Zahid, maka Tan Sri Tommy Thomas telah diarahkan oleh Mahathir untuk meneruskan pendakwaan walaupun pegawai-pegawai penyiasat dan juga DPP mencadangkan supaya tidak ada sebarang pendakwaan. Ini tak ada langsung diulas oleh Tuan Dr. Mahathir hari ini, tuan-tuan. Okey? Itu sebab sekarang ni Tuan Dr. Mahathir sedang berusaha untuk menjadi ahli parlimen. Dia sedang mengadakan perundingan dengan pihak-pihak tertentu supaya orang tu kosongkan kursi dia. Orang tu pun tak berapa sihat, hutang pun banyak, Dia suruh orang tu kosongkan kursi dia, bagi laluan untuk dia bertanding sebagai ahli parlimen. Dia bukan suruh orang untuk pergi hospital, suruh telan Panadol dia. Fikir dah baik. Okey. Datuk, terima kasih atas pencerahan. Teruskan, Okey, Datuk. sama. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada soalan daripada ni? Ada tu. Okay, Tok. Ya. Seperti yang kita jangkakan lah minggu ni. Okey. Di Parlimen bersidang dan kecoh dengan perbahasan berkenaan isu DNA dan AGC ni, Tok. Komen sekali lagi, Tok. Saya dah komen, saya penjawapan mudah. Jangan bazir masa kita melayan kerana pembangkang ni. Kerana apa juga fakta yang kita berikan kepada puak-puak pembangkang ni, mereka, they already made up their mind. Diorang takkan boleh terima penjelasan macam mana bagus kita bagi pun. Datuk Seri Azalina bagi pukulan lipat maut pun, mereka tetap tak boleh terima. Sebab Datuk Zahid ini telah mengecewakan mereka semua. Macam cerita tu. Mereka kecewakan dan Datuk Zahid tak pilih dia. Kalau Datuk Zahid pilih Muhyiddin jadi Perdana Menteri, hari ni Hamzah tak adalah risau dia punya anak berhadapan dengan kes mahkamah. Hari ni menantu Muhyiddin tak payahlah lari keluar negara. Betul tak? Hari ni Haji Hadi tak perlu dipanggil lagi untuk beri keterangan di balai polis. Mahathir dan Tun Daim pun akan terus bebas. Kita dah buat reformasi ni 25 tahun. Jangan lupa perkataan reformasi tu berasal daripada cogan kata Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia zaman Datuk Zahid menjadi Ketua Pemuda UMNO, Pemuda Pemangkin Gerakan Reformasi. Pemuda UMNO ketika itu popular dengan slogan dia. Apa slogan dia? Pemuda Pemangkin Gerakan Reformasi. Dia menentang amalan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan 25 tahun daripada tahun 1998 kita lawan Mahathir, sehingga ke hari ini Mahathir seorang je yang tak pernah dihadapkan ke muka pengadilan. Tak pernah. Tapi berapa ramai orang telah dianiaya oleh Mahathir. Bila dia dapat kuasa, dia salah gunakan kuasa, dia gunakan ISA, penjarakan Datuk Seri Anwar, penjarakan kami semua dulu, Datuk Zahid pun kena, Datuk Dr. Zabri pun kena. Ramai orang pernah menjadi mangsa kepada Tun Dr. Mahathir. Lepas tu kita tengok Pak La pun pernah kena nyaya dengan dia, Datuk Seri Najib hari ni pun kena nyaya dengan dia. Datuk Zahid pun nak dianiaya, nasib baik hari ni Datuk Zahid dah lepas. Tetapi sehingga hari ini tidak ada orang yang membawa Mahathir ke muka pengadilan. Ini yang kita sedih. Sepatutnya dia tua macam mana sekalipun, apa gelaran yang dia ada sekalipun, dia tidak boleh ada immunity. Dia tidak boleh ada kekebalan.
Bila dia rasa dia kebal, dia ada immunity, dia boleh buat sesuka hati dia. Ini tak sepatutnya berlaku dalam negara kita. Jadi saya haraplah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolong pastikan bahawa tidak ada seorang pun, baik Mahathir ke, Tun Daim ke, anak-anak mereka yang menyakau duit negara ni, jangan ada seorang pun yang dilepaskan. Hadapkan dia ke muka pengadilan. Lepas tu bagi peluang dia. Tidurlah semalam 2 dekat apa ni, Sungai Buloh ke, Kajang ke, Lepas tu nak bagi pengampunan, tak apa. Tapi bagi dia rasa macam mana dia aniaya orang. Kalau tidak, sampai bila pun sifat zalim dia tu, dia tidak akan faham. Bila dia menzalimi orang, macam mana orang rasa, macam mana orang terseksa, berpisah dengan anak bini, hanya kerana kerakusan dia untuk mempertahankan kuasa, dia sanggup aniaya orang lain. So kena bagi orang macam ni merasa balik senjata yang selama hari ni mereka gunakan. Nak tahan dia orang ni bawa ISA tak boleh, sebab Dato' Najib dah hapuskan ISA. Tetapi kita ada pelbagai perkara dalam undang-undang negara ini yang sudah dilanggari oleh Mahathir, dilanggari oleh Tun Daim. Kena bagi peluang mereka ni merasa nikmat macam mana makan nasi kawah kat dalam lokap. Bagi dia rasa. Okay, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi lah kat masyarakat ini. Asas ramalan Saleh ialah langkah menjadikan Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi bagi negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional yang digelar SG4. Menurut Saleh, langkah itu menjadikan Mahathir ketua de facto Pakatan Perbankan. Dia percaya ini hanyalah langkah pertama dan banyak lagi langkah besar yang akan datang. Walaupun langkahnya menjadikan Mahathir sebagai ketua de facto yang itu penting, namun langkah seumur itu hanya bermakna sekiranya Dr. Mahathir boleh masuk ke Parlimen dan terus menjadi ketua perbankan. Beliau sepatutnya menggunakan pelantikan sebagai penasihat ekonomi kepada SG4 untuk meyakinkan semua ahli PAS tentang keikhlasannya, tambahnya dalam syaratan Facebook. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan PF dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.